Peringkat tu Allah Ta'ala sebut tu dalam ni golongan-golongan yang ada ilmu agama tetapi mereka ni menerima dunia, sanggup mendustakan ayat-ayat Allah, makna halal haram tu sanggup dinafikan, tolak ke tepi semata-mata ni. Ini yang pesan Ibnu Abbas, dia takut macam ni lah. Takut jadi macam tu, wala'iyyazubillah, sehingga sanggup menjualkan akhirat, buang agama kerana nakkan pangkat, kedudukan, kemewahan. Ini kita takut, tuan. Jadi sebab tu pesanan Ibnu Abbas ni amat besar untuk kita, dan Nabi pun dah menyatakan dalam hadis akan datang di akhir zaman ulama-ulama yang macam tu. Dan sebahagian ulama pula berkata hubungan kamu kepada raja dan pemerintah itu mendorong kamu berbuat 3 macam. Berusaha untuk memuaskan mereka dan mengagungkan dunia mereka dan membenarkan amal perbuatan mereka. Ini pandangan ulama, kata pengarang kitab ni. Sebahagian maknanya ada sebahagian di kalangan pandangan ulama, kita duk berhubung dengan raja, dengan pemerintah ni boleh membawa kepada 3 macam, mendorong kita buat 3 macam. Makna boleh membawa kita, keinginan kita tu ada 3 perkara. Yang pertama, berusaha untuk memuaskan mereka. Iyalah, kita dah dapat, orang kata apa, kedudukan, kan? Dia bagi pangkat, dia bagi itu, bagi ini. Takkan kita, orang kata, tak mengenang. Nanti dia kata tak mengenang jasa ke, kan? Tak mengenang budi ke? Kita dah bagi kedudukan, dah bagi pangkat. Jadi kita pun terasa tu. Bila terasa kita nak bagi puas mereka ni, terpaksa kena ikut dia. Ikut dia, kemahuan dia. Jadi ni kita takut tu. Sebab apa? Kita ada pengetahuan, ada ilmu, kemudian kita mengetahui bahawa benda ni salah, ni tak betul, tak boleh. Tapi salah pun kita tak berani, sebab kita nak bagi dia tu puas. Kepuasan dia, kehendak dia, kita ikut jadi pak turut. Allah, Jahannam habis. Rosak habis. Ikut dia. Dia kata apa pun kita tak ni bantah, kan? Itu. Jadi bila kita bantah ni, habis. Keistimewaan kita tak dapat. Kemudian kita pun akan dibuat. Dan sampai ke peringkat, tuan-tuan, kalau ada pangkat kedudukan pun dia boleh tarik balik tu, kan? Dia ambil balik. Dia kata kemurkaan bagi pihak sultan menarik balik darjah pingat. Kena surah balik. Jadi sebab tu kita, jadi orang nak hilangkan, nak dapat benda tu susah. Bahkan sampai dalam negara kita sampai jadi sindiket pula, kan? Nak dapatkan datuk, bayar sekian-sekian banyak. Ada masuk surat khabar ada itu. Dapat gelaran datuk. Jadi kawan si bodoh dia pun dibagi, kan? Bagi-bagi tak dapat apa pun. Baru pecah rahsia, masuk surat khabar. Jadi itu. Dan saya dengar cerita juga, ada kawan cerita, orang nak dapat gelaran doktor, PhD doktor, kan, pun ada sekarang ni tak perlu buat pergi mengaji susah-susah, mengaji sikit ya, syarat dan tu bayar, kan? Bayar kemudian mendapat dia PhD doktor, doktor persuratan. Jadi balik orang kata doktor, kan? Dia kata rasa Allah gah, saya hebat. Penipu. Mengaji tak habis, pergi bayar. Bayar duit, kemudian tu dapat PhD. Pun ada sampai macam tu. Apalah faedah kita dapat, tuan-tuan? Cuba renung dan kaji baliklah, kan? Apalah faedahnya? Duk menipu ni satu benda yang bukan mendatang kebaikan pun. Lambat laun benda tu terbuka rahsia, orang tahu 1 sen pun tak berguna, tahu.
Orang tak pakai dah. Tak usah duduk ni lah. Kalau benda ni orang kata terbuka tu, Allah dia punya bahang busuk tu, subhanallah, habis. Saya rasa lebih baik daripada kalau kata orang tu pergi mengaji tak habis, dia tak mampu, dia patah balik. Lebih elok lagi orang tu dipandang mulia daripada pergi beli persuratan doktor. Mana orang tabik lah, kan, orang selut lah, hormat dia ni pergi mengaji tak boleh pergi dah, tak lepas dah aku, dia kata tak apalah, tak dapat pun tak apalah, setakat ni lah aku tak mampu pergi lah, patah balik orang kata kenapa, tak apa aku tak boleh pergi dah, dia kata. Orang hormat yang ni lagi daripada hak penipu tu. Ada sampai setara tu kan, gila kedudukan kemasyhuran dunia PhD doktor sampai kita sanggup sumbat pensyarah pergi beli balik. Dah Allah, apalah guna faedah gitu. Ni jangan kita tuan ya Allah. Begitu juga dengan nak mendapat kedudukan pangkat, kita berusaha nak puaskan golongan pemerintah ni, ikut kehendak dia, apa dia nak ikut. Jangan kita ada akidah kita, ada pegangan kita, ada i'tiqad kita bertuhankan Allah. Jangan kita lari tu daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, dan mengagungkan dunia mereka. Ni memang ahli dunia macam tu lah, kan? Tak kemegahan, keseronokan dan sebagainya. Jadi kita pun ikut sama. Ni kata ulama menjaga hubungan raja ni, ikutlah kehendak dia, nakkan kemegahan, keagungan dunia mereka ni. Jadi kita pun jadi macam dia juga. Dan yang ketiga, membenar amalan perbuatan mereka. Ni apa dia buat, ya, yes, no, tak ada, kan? Betul belaka. Jadi dia redah kau ni tak apa, buat kau ni tak apa, mengamalkan sistem riba tak apa, maka rasuah tak apa. Dia kata bukan rasuah, yang tu hadiah aja, bagi sikit. Jadi kita ni apa dia buat semua betul. Jadi di manakah peranan ulama yang boleh dikatakan menegurnya umara pemerintah? Patutnya mereka menjadi penasihat, menegur dan juga memberikan panduan, bimbingan supaya bagi pihak orang yang pemerintah berkuasa tadi ni tidak silap dalam pemerintahan dan kuasa dia. Sebab itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam ketika diumumkan menjadi khalifah yang kedua, dalam ucapan sulung dia minta kepada semua muslimin muslimat, ikutilah Umar. Jika Umar betul, jika Umar bengkok, apa pula kamu nak buat? Sahabat-sahabat menghunuskan pedang. Kata mereka, wahai Umar, jika engkau bengkok, pedang ini akan meluruskan kamu. Maka dia kata, alhamdulillah, terima kasih. Kalau kita hari ini jangan tunjuk pedang, kita tulis buat rencana sikit dalam surat khabar, naik kereta tak bertambang, makan nasi kawah tidur pagar jarang, berantai besi. Itulah tuan-tuan, tak boleh ditegur, tak boleh dikritik. Kalau kita ditegur, kritik, dan nama kita pun ditukar, kan? Jadi Isa. Nama ditukar jadi Isa. Pasal kritik, tegur dasar pemerintah. Begitu dah dengan luar, dunia luar pun tuan-tuan, digantung sampai mati, dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Jadi itulah 3 perkara yang dibimbangkan kalau kita sudah pun, kata ulama, mengikuti pihak pemerintah penguasa. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah disambung dalam bab yang baru pada hari esok ataupun lusa insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'afwu minal
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, meja ini akan mengadakan majlis gotong royong pukul 8 pagi ini untuk persiapan korban esok. Dari mana yang ada ke lapangan, kita sama-sama kita gotong royong. Apa yang nak kita buatlah. Dan untuk makluman juga, solat Hari Raya Al-Adha akan diadakan pukul 8.30 pagi. Dan seterusnya pukul 9 suku korban dimulakan. Sekian.